Baiklah, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsi sedikit berkenaan dengan programming lah. Okey, untuk video yang lepas, kita dah ada hasilkan satu training kit lah untuk beginner level. So, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membuat coding lah. Secara asasnya, selepas kita buka software untuk Arduino ni, kita pergi ke file dan kita pilih new lah untuk membuka satu file baru. So, paparan ini akan dapat dilihat di komputer masing-masing. Okey, kat sini ada satu ruangan kosong. Kemudian kita ada void setup. Lepas tu kita ada curly braces ni. Dan di sini bermaksud programming hanya ditulis di dalam kawasan ini. Kemudian kita ada void loop, sama juga kita ada curly braces, dan program akan ditulis di bahagian ini. Apa beza void setup dan void loop? Untuk void setup ni kita tulis program di dalam ni, tetapi dia cuma baca sekali je. Untuk pengetahuan program ni dia akan baca daripada atas ke bawah. Tak kira lah berapa panjang program kita. First dia akan baca apa yang ada di sini, kemudian apa yang ada dalam void setup dan void loop. Untuk void loop ni pula, biasanya dia akan loop. Maknanya dia akan baca sekali, dua kali, tiga kali dan seterusnya dengan kadar yang laju. So, untuk yang pertama ni kita nak test dulu. Training kit kita ni adakah dia berfungsi? Wiring kita betul ke tak? Kan? So, first thing kita kena buat ialah kita kena declare lah. First, kita kena declare. Okay. Untuk declare, kita biasa akan tulis di bahagian atas. int adalah integer. Lepas tu kita bagi nama. LED nombor 1 tu kita nak bagi nama apa? Nama ni sukati, tak apa. Contoh saya letak LED 1. Dan saya assign dia pada pin nombor 2. Dan kita letak semicolon. Okey. Kemudian saya buat lagi int, kita bagi nama untuk LED nombor 2. LED 2, kita gunakan dia pada pin nombor 3. Semicolon. Kita buat lagi int LED 3 sama dengan, maksudnya pin 4. Kalau tuan-tuan ingat dan adik-adik ingat lagi, kita bermula pada pin nombor 2 sampai pin nombor 11. Okey, untuk tu kita boleh type satu persatu ataupun kita copy paste. Kemudian kita nama ni kita ubah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ini akan jadi pin 5, pin 6, pin 6, pin 7, pin 8, pin 9, pin 10, pin 11,
Oh, kita buat sampai 12 kan. Oh maaf, kita buat sampai 10 LED saja. So sampai pin 11. Okey, kemudian kita kena bagi tahulah pin ni kita ada digital I/O yang kita gunakan 2 sampai 11. Pin ni kita boleh set dia sebagai input ataupun output. So kita kena bagi tahu pin ni sebagai input ke output. Okey, untuk pengetahuan, input biasa kita guna untuk sensor, push button dan sebagainya lah. Dalam kes ni kita gunakan dia sebagai output. Okey, macam mana kita nak declare pin mode. Untuk Arduino ni, dia huruf besar ni penting. Kalau kita tulis huruf kecil, dia tak detect. Dia tak detect merah lah sebagai sistem. So, kita kena tulis M huruf besar. Begitu juga dia tak boleh jarak. Ini adalah standard dia. Macam tu juga int ni, integer ni. Kalau kita tulis huruf besar, int dia tak detect. So, bila huruf kecil dia akan detect. Okey, untuk pin mode pula. Okey, ini kita boleh jarak. Buka kurungan. LED 1. Kita koma. Kita set dia sebagai output. Output ni pun kena huruf besar. Maaf. Output. Ini pun kena huruf besar. Tutup dan semikolon. Okey, apa yang perkara yang wajib adalah semikolon ni. Dia wajib ada. Kemudian ini adalah format dia. Pin mode. Pin mode ni untuk kita tulis komen dia kena letak / dan okey, pin mode ni konsep dia pin mode. Lepas tu tutup, buka kurungan, pin number, pin berapa, dan value dia, mode dia, mode dia. Okey, kalau kita tengok kat sini, ni asal dia lah. Pin mode ialah pin nombor berapa kita guna dan mode dia apa, input ke output. Ni saya guna huruf besar lah, senang sikit. Okey, untuk bila kita dah pakai double slash ni, bermaksud dia adalah selepasnya adalah komen. Komen ni tak terlibat dalam program. Kita tulis salah ke tak salah, ini tetap jalan. Yang jalan adalah sampai sini saja. Okey. Okey, untuk ini kenapa pin dia ialah LED 1? Kenapa kita tak tulis 1 ke 2 ke 5 ke? Sebab kita dah declare dekat awal ni LED 1 bersamaan dengan 2. Mana LED 1 ialah 2. Dan kat sini bermaksud dia adalah 2. Pin mode 2, output. Sama dengan ni. Cuma kita dah bagi dia nama lah. Ini pun boleh ubah lah. Kita dah bagi nama baru. Dan dia adalah 2. Jadi kalau konsep asal dia pin mode, nombor pin dan mode dia apa. Jadi pin mode LED 1 ialah output. Okey. So yang ini pun kita copy lah. Kita copy, yang ini kita enter. Okey, tapi kita kena ubah dia punya nama LED dia. Nombor 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, LED 7, LED 8, LED 9 dan LED 10. So kita ulang lagi sekali. Kita dah bagi nama lah untuk LED ni. Untuk setiap pin ni kita dah bagi nama. Dan nama tu kita gunakan
dan kita declare dia sebagai output. Maksud pin nombor 2 ialah output, pin nombor 3 ialah output, pin nombor 4 ialah output, pin nombor 5 ialah output dan seterusnya. Okey, selesai untuk declaration dan kita start dengan programming untuk output. Okey, untuk hidupkan digital output, kita akan tulis digital write, W-R-I-T-E, buka kurungan, LED 1 dan high dan semicolon. Okey, untuk digital write, dia biasanya digital write huruf besar R-I-T-E, buka kurungan, pin dan value. Okey, sekali lagi saya terangkan kat sini, W ni mesti huruf besar, kita tak boleh huruf kecil, so kita guna huruf besar dan dia tak boleh jarak. Okey, dan digital ni huruf kecil, dia tak boleh di huruf besar. Okey, tu nanti kena ingat lah. Tapi kalau dah biasa, kalau kamu dah biasa buat programming kan, dah 5-6 kali buat, benda ni simple lah, kacang lah, boleh ingat. Okey, so kat sini pula LED 1. LED 1 seperti mana saya cakap tadi, dia adalah nombor 2, pin nombor 2. So digital write 2 dan value. Okey, value pula untuk digital input output ni, kalau kita nak onkan dia, dia ialah high. Kalau kita nak offkan dia, kita guna low. Tapi untuk yang sekarang ni, kita nak guna high. Okey, bila kita guna high, kita nak hidupkan dia. So bermaksud digital LED 1 high, kita hidupkan LED 1. Okey, apa kita perlu kita buat, kita copy. Pun kita buat untuk 10 LED. Enam, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita tukar nama dia. LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, LED 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang kita dah siap. Dan apa perlu kita buat ialah kita pergi ke tools dan kita pilih Arduino board. Oleh kerana saya guna Uno, saya pilih Uno, dan COM, saya pilih COM 4. Okey, dan kita cuba hantar program kita. Mungkin kita bagi nama test. Okey, sekarang kita tengok. Okey, sekarang tak ada masalah. Kita nampak macam tak ada masalah dekat bahagian programming. Dia hijau. Okey, kita tengok result dia. Kita nampak result dia pada LED nombor 11. Kalau kamu perasan, dia tak nyala. Coding dah betul, semua nyala. Coding kita pakai coding yang lebih kurang sama. Kemudian nombor 11 ni tak nyala. Ada kemungkinan polarity dia terbalik, sebab dia ada polarity. Jom kita check. Okey, kalau kita lihat kat sini, memang polarity dia terbalik. So kita terbalikkan dan pasang semula. Okey, dia dah hidup. Okey, itu adalah macam mana cara kita buat troubleshooting. Okey, saya bagi contoh.
kesilapan semasa kita buat programming lah. Contoh, kita tak declare 5 ni, kita tak declare. Macam saya cakap tadi, kalau kita buat double slash, dia akan jadi komen. Bermaksud kita tak, I5 ini tak diproses. Dia proses 1, 2, 3, 4, 5 yang awal ni dia akan proses. Dan 5 terakhir dia tak akan proses. Bermaksud kita tak declare pun dia sebagai output, tapi kita nak suruh dia hidup. Okey. Cuba kita tengok apa berlaku. Sistem tak akan detect dia sebagai masalah. Tetapi kalau kita tengok result dia di sini, kita tengok result dia, sebenarnya dia menyala. Tetapi voltage dia sangat kecil dan dia tak mampu nak terangkan lampu tu. Okey, itu kesilapan kalau kita tak letak pin mode ni. Kita tak declare mode dia sebagai apa kan. So kita untuk kita nak senang jadikan dia sebagai komen ataupun tak, kita select mana yang kita nak, control slash. So automatic dia akan hilanglah komen tu. Dan kita hantar semula, dia sepatutnya jadi okey. Okey. So kat sini pentingnya pin mode. Okey, bagaimana pula kalau kita tak declare pin dia sebagai nama-nama ni, kita tak declare. Contoh LED 1 kita declare sebagai integer. Maksudnya dia adalah nombor. Dan nombor 2. Nombor 2 akan masuk dalam sini dan sebagai pin 2 sebagai output. Contoh saya tak declare bahagian ini. Saya tak declare. Saya letak komen, jadi dia tak available. Dan saya hantar. Okey, dalam ni sistem yang akan detect. Dia detect LED 1 was not declared in this scope. LED 1 ni dia tak tahu ni apa benda sebenarnya. Sepatutnya kat sini pun dia tak tahu. Sepatutnya kita kena declare dia sebagai integer. Dan dia adalah nombor 2. Nampak? Okey, saya buang ni. Maknanya dia dah available dan dia akan masuk dalam sistem lah. Okey, sekarang kita nampak dia dah tak ada alarm kat dalam ni. Okey, bagaimana pula kalau kita terlupa untuk tulis semicolon? Contoh 2 ni kita terlupalah. Dan kita hantar. Okey. Dia akan bagi expected semicolon before digital write. Before digital write di sini ada semicolon. Okey, kita letak. Sebab kita kat sini ada dua masalah. Kita ada dua benda yang kita terlupa nak letak. Yang bahagian atas dan bahagian bawah. Sini dan sini kan. Dia detect, dia bagi tahu satu je. Okey, kita buat. Satu. Okey. Okey, yang ini untuk kita hantar ke board. Ini untuk kita check. Kalau kita tak nak hantar ke board, kita nak just check pun boleh. Tekan ni. Okey, bila kita compile, dia akan bagi tahu lagi sekali. Expected semicolon before digital write. Bermaksud di sini. Dia kata before digital write. Ini merah ni bukan saya yang buat, sistem yang buat. So kat sini kita kena letak lagi satu. Dan kita compile. Kita tengok. Okey, sistem tak detect ada apa-apa masalah. Baru kita hantar pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So, sekali lagi saya rumuskan. Okey. First ni adalah untuk kita declare. Kat sini kita panggil global declaration lah. Global. Bermaksud apa yang kita declare kat sini boleh terpakai di sini void setup dan boleh terpakai di void loop.
Dan kalau kita ada banyak lagi program lain, kita masih boleh guna benda ni sebab kita share dekat global. Okey, untuk yang global dengan local kita akan belajar akan datang lah. So untuk hari ni kita cuma test output lah. Kita test output menyala ke tak menyala. So bila dia menyala, bermaksud wiring kita betul dan programming kita boleh buat untuk latihan seterusnya. Sekian, terima kasih.